Jadi saya dengan penjelasan Abang Adam tadi kan, Abang Wan, saya rasa ini pendapat saya lah. Sesetengah agamawan lah jadi punca masyarakat kita rosak dan makin keliru tentang agama, bukannya makin jelas. Kita tengok isu-isu yang legit, yang memang betul-betul isu masyarakat, isu mengkafir ataupun isu yang menanam kebencian, isu qazaf, di mana agamawan semua ni? Mana isu hadis Nawawi, Imam Nawawi 40 tak diberi, kalau betul-betul lah tak nak tegur sekalipun, kenapa benda yang baik dilakukan oleh kita punya pemimpin tak disambut oleh agamawan sendiri? Contoh untuk hadis Imam Nawawi 40, kenapa agamawan setengah mostly agamawan tak ulas pasal ni? Kenapa? Apa yang baik untuk pelajar kita? Apa yang ibrahnya yang kita boleh ambil? Apa benefit yang kita boleh dapat daripada dengan pelajaran hadis Imam 40 Nawawi? Tak ada, senyap, sunyi. Mana isu qazaf? Isu qazaf lagi teruk. Agamawan sendiri, ustaz sendiri yang buat dekat public, komen, mengutuk, mengumpat. Bayangkanlah kita biasa dengar ceramah. Kita biasa dengar ceramah yang mengumpat ni dosa besar, kita tak boleh mengumpat. Jangankan mengumpat. Buat sangkaan buruk pun sebenarnya tak boleh dalam Islam tanpa sebab. Buat sangkaan buruk tanpa sebab. Tapi siap boleh mengumpat kalau ustaz yang mana dia asyik mengajar tentang dosa kubur ataupun seksa kubur, dia sendiri yang buat dosa mengumpat depan public. Macam mana kita punya masyarakat tak keliru? Jadi saya pelik saya rasa kena reform juga Macam mana seorang individu ni boleh dapat title ustaz, macam mana seorang individu ni boleh dapat title tok guru ataupun title ulama. Saya pun terfikir-fikir juga, adakah title ustaz ni sewenang-wenangnya dia boleh, daripada TikTok pun ada orang panggil ustaz. Buat ceramah sikit daripada TikTok, oh DAP ini punca 13 Mei, pam orang panggil dia ustaz. Saya pun terfikir juga, takkanlah semudah tu dia boleh panggil ustaz. Jadi kalau ustaz sendiri yang diberi title tanpa melalui proses-proses yang agak strict kita dapat title ustaz. Jadi saya tak pelik lah kalau kita nampak golongan agamawan sendiri yang punca masyarakat makin sesat, sebenarnya makin keliru. Bukan sesat lah, macam makin keliru, makin tak tahu which one yang the real Islam. Tapi sekarang kita nampak kekeliruan masyarakat ni dah makin parah. Tengok sampai orang yang bawa ekstremism, fahaman ekstremism, orang yang pemberontak, orang yang mengumpat, mengkazaf, yang mencarut, itu yang diangkat-angkat sekarang. Jadi sekarang ni saya rasa bagi saya antara sebanyak-banyak isu macam isu ekonomi ke duit, ketirisan duit ke, bagi saya isu agama ni satu bidang yang kita kena reform lah dalam negara. Kita memang perlukan satu menteri agama yang memang ada semangat reform macam Anwar Ibrahim. Saya nampak macam mana, contoh saya ambil rasuah rasuah tu adalah dosa yang besar dan dosa yang sangat-sangat diberatkan dalam Islam Tapi macam mana orang Islam dalam negara kita, kebanyakannya ataupun dalam jumlah yang besar, masih mengamalkan rasuah dan tak rasa bersalah? Siap Anwar Ibrahim yang suruh yang strict untuk rasuah, mereka benci pula. Maksudnya kat sini saya rasa kesedaran tentang rasuah sangat rendah, walaupun kita ni Islam. Kenapa rendah? Sebab kita tak diberi kita tidak diizinkan untuk dapat satu kesedaran daripada kecil. Yang kita dapat kalau kita buka TV dengan ceramah dulu, selalunya topik yang kita biasa dengar adalah aurat, istidraj, tabarruj, derhaka suami, dan kita keep dengan benda sama sampai isu-isu yang crucial kita dah tak biasa dengar, macam kita dah tak nak berfikir dengan baik. Jadi di samping kita dapat Perdana Menteri yang ada semangat nak reform dan nak ubah negara, pun kita kena ada menteri agama yang kena reform juga. Dia kena ada semangat macam Ibrahim, semangat untuk ubah cara masyarakat berfikir, semangat untuk ubah kekotoran dalam masyarakat, semangat untuk ubah pattern dalam negara. Kalau menteri agama ni sekadar macam ada ulas, ada isu sikit baru nak ulas, ada isu sikit baru nak ulas, dan tak ada kita nampak perubahan yang besar macam mana Anwar Ibrahim. Jadi bila Anwar Ibrahim buat perubahan yang besar, masyarakat jadi tak ada nak terima. Selama ni dia dapat duit tepi, tiba-tiba tak dapat, dia pun sakit hati, dia pun marah Anwar Ibrahim. Sedangkan Anwar yang selamatkan mereka daripada dapat buat dosa lagi, daripada buat rasuah lagi. Kenapa dia orang makin marah? Dekat situ menteri agama main peranan. Macam mana mereka nak ubah cara masyarakat berfikir yang selama ni dah disajikan dengan cara berfikiran yang kotor ataupun cara hidup yang kotor.
Kalau ada reshuffle kabinet kalau ada apa nama kita panggil tu? Apa Wan? Ada reshuffle kabinet, ada rombakan. Ada rombakan kabinet nanti. Saya memang mengharapkan satu menteri agama yang memang betul-betul ada semangat reform macam Anwar Ibrahim. Saya nampak Anwar Ibrahim dah buat perubahan besar, tetapi kita tengok diorang ni marah sebab diorang marah sebab apa? Sebab tak dapat benefit dekat diorang. Sedangkan walaupun benda tu haram. Saya nak tengok kita punya budaya agama kita ni memang perlu direform. Memang saya rasa orang dah makin confused, orang dah makin bodoh. Sepatutnya kita makin kita mendalami agama, sepatutnya kita makin cerdik dan makin baik dan makin kurang judge, makin kurang berkata buruk pada orang. Saya ada dengar satu ceramah dulu, kalau kita belajar agama, tetapi dengan belajar agama, makin kita belajar, makin kita tengok buruk ke orang, makin kita belajar, makin kita rasa kita bagus, makin kita belajar, makin kita rasa kita sombong. Sebenarnya ada something wrong. Mungkin ada something wrong pada niat kita ke, ataupun cara guru kita ke, ataupun persekitaran ke, kita tak tahu. Tapi ada something wrong kalau kita mendalami ilmu agama tetapi makin bicara buruk pasal orang. Sepatutnya makin kita mendalami ilmu agama, kita makin kurang berkata buruk dan kita rasa makin rasa takut nak bersangka buruk dengan orang. Dekat situ saya rasa bila Walaun ni bila dia claim mereka pejuang agama, tetapi pagi petang siang malam mereka tak rasa bersalah dan tak rasa takut untuk cakap buruk pasal orang, mengumpat, membuat dosa qazaf. Saya berfikir dan saya tertanya, ada something wrong ke yang dekat belajar? Adakah niat dia ke? Ataupun guru dia mengajar ke? Saya tak pasti. Tapi sepatutnya seorang Islam yang basic tak boleh kita nak judge ataupun berkata buruk dekat orang tanpa sebab. Kalau orang tu buat salah pun kita patut fight, kita patut lawan, tapi bukan dengan berkata buruk ataupun attack peribadi ataupun serang ataupun mengejek. Itu cara yang salah lah. Okey, kalau kita tengok fitnah kalau dimulakan oleh ugamawan yang dikatakan sebagai ulama kan dari parti Islam, dia yang memulakan. Kalau dulu budak yang selalu buat fitnah, mengumpat ni orang bawah je kan, orang bawah-bawahan. Tapi di akhir zaman ni golongan agamawan tu yang mengajar fitnah, dia yang mengajar fitnah. Dan tak peliklah sekarang ni di bawah ni dia memang dia langgar habis. Kalau kita tengok media sosial pun fitnah ni dah tak bahas dah isu-isu lain. Kan duk fitnah orang. Semalam pun aku masuk kat room badak tu. Kan? Sampai ke peringkat dia cerita pribadi musuh dia. Kan? Konon-kononnya dia bagi tahu dia kena santau. Orang santau dia, orang santau saya sakit. Dia percaya benda tu. Orang santau dia, orang nak sampai peringkat nak bunuh dia. Dia cerita dan ramai dalam kotak tu percaya. Kan? Punyalah jahilnya dia orang ni. Kan? Sampai ke peringkat dah tak ada lawan dan hujah, nak berdebat dah tak boleh, tuduh orang santau. Kan? Padahal kalau kita tengok, orang bagi dia peluang berdebat kan, dia keluar lidah. Terjelir lidah. Kan? Lepas tu bila tak boleh berhujah, dia kata orang santau dia. Yang sebenarnya bukan kena santau. Kau disantau oleh pemikiran pemimpin kau. Lebay-lebay pemimpin kau yang menyantau kau sehingga rosak pemikiran kau. Dah tak boleh nak ni. Sampai peringkat orang kata, saya ni pakai tu, saya tak pakai tu. Ya. Yang dia jelir lidah tu, dia bagi alasan yang dia kena santau ke apa ke? Tak tahulah, mungkin lah kot. Mungkin lah. Dia suka menjelir lidah tu pun, mungkin dia kena santau. Kan? Mungkin selama ni pun semualah. Kan? Termasuklah yang geng-geng dia tu, semua kena santau dah. Dia cakap merapu. Saya rasa bukan dia kena santau, tapi dia kena kencing. Mungkin tak dapat payment. Itu yang jadi macam orang gila tu. Penat buat kerja, payment tak nak. Kena kencing lah, bukan kena santau. Sampai ke tahap itu politik. Kau bayangkanlah, dah tak ada dah isu last sekali tuduh orang santau dia. Kalau politik ni, kalau santau dia laku, buat apa nak pergi santau badak tu? Lebih baik santau musuh politik kita. Tu, saka tua tu. Kan? Dah umur 90 lebih. Kalau nak jahat, nak fikir jahat, kalau kita betul-betul santau orang, santau yang tu lah. Semua yang pemimpin parti politik yang duk lawan Anwar ni, kita santau semua. Terus siapa nak berdepan dengan Anwar lagi dah? Kan? Tak, buat apa nak layan si badak tu? Apa yang dia ada? Kan? Jadi nampak sangat sampai ke tahap itu rendahnya. Buat live, cerita pasal benda tu. Kan? Lepas tu cerita pasal peribadi orang. Oh dia tu pernah tangkap haluat apa. Aku takut, ya Allah, musuh-musuh engkau semua kau nak tuduh. Engkau je yang baik. Kan? Kalau mengaku pula tu, saya ni tak pakai tudung, tak apalah, saya berdosa dengan suami saya. Saya jawab dengan Tuhan. Oh, macam tu pula. Tapi duk Islam.
bangun martabat Islam. Islam tercemar, Islam terancam. Tapi kau hari-hari pamerkan diri kau kat orang. Mana maruah kau? Kan? Mana suami kau? Suami kau boleh reda ke? Kau dedah kan? Kau punya diri dia hayat ramai setiap hari. Pagi petang. Suami boleh reda. Dan kau tak kisah pun. Tapi kerja kau fitnah orang lain. Kita malah main isu peribadi dalam politik ni. Kalau kau tengok kita dalam PH, dulu lagi, kita dalam ceramah kita tak main. Boleh je nak main. Si Abah kau tu, si Tompok tu. Den Cerit tu. Kita boleh main isu peribadi. Dia ada kes juga. Kan? Bagaimana seorang buat SD, akun bersumpah, suami dia buat SD. Kata Den Cerit dengan isteri dia. Kan? Boleh kita nak main. Pasal dia ada akun bersumpah. Nak main isu murid. Boleh je kita dalam ceramah kita main isu murid. Tapi bukan level kita nak main isu ni. Kita tak main. Tapi puak-puak dia tu, itulah isu yang ada. Apa lagi? Nak isu dasar tak boleh. Nak cari isu PMX, rasuah tak boleh. Mana mungkin orang tak ambil gaji nak rasuah. Kan? Mana mungkin menteri-menteri yang dipotong gaji 20%, gaji yang ada kena potong. Kan? Kau nak tuduh dia kaki sakar duit. Tak masuk akal. Sebab itu dia tidak boleh nak berhujah. Bila tak boleh nak berhujah, cipta satu cerita. Reka satu cerita dan tipu orang-orang di bawah. Dan orang-orang bawah yang dah kena santau pemikiran mereka akan ikutlah. Percaya. Undi yang ni masuk neraka. Betul. Percaya. Undi yang ni masuk neraka. Kan? Perlembagaan itu kafir. Oh, percaya. Perlembagaan itu syirik. Percaya. Lepas tu pemimpin kata, okey, pertahankan perlembagaan. Percaya juga. Kan? Apa pun yang disebut oleh pemimpin mereka, semua mereka anggap itu benda yang betul. Kan? Kalau di pihak mereka, walaupun tak masuk akal. Kan? Orang yang tak potong pun aku nak ikut revolusi. Kan? Depa kata Salim request. Salim dia tak payahlah. Dia nak masuk atas ni. Kalau nak cerita pasal peribadi tak payah. Aku minta maaf Salim. Tadi di bawah aku tengok dia cerita pasal peribadi. Aku tak layan isu peribadi. Kau ada masalah peribadi dengan orang lain, kau pergi masuk live orang tu. Itu hari kau pun orang dicabar masuk, kau tak naik pasal apa? Kau nak sembang aku masalah peribadi kau. Aku tak layan masalah peribadi kau Salim. Kau pergi tu. Selesaikan masalah peribadi kau dengan orang yang berkenaan. Itu hari pun orang tu menjemput kau naik atas. Kenapa kau tak naik? Kalau kau nak selesaikan. Kenapa kau naik room aku? Kau ingat aku boleh selesai masalah peribadi kau? Nak maki kau boleh lah kalau aku bagi naik. Kan? Tak payah. Jadi lupakanlah. Dalam Malaysia ni masalah peribadi bukan itu yang menyusahkan rakyat. Malaysia ni yang jadi susah, masalah Malaysia ni adalah pemimpin rasuah. Pemimpin yang rasuah, menyeleweng, menyakau. Itu masalah di Malaysia ni. Bukan masalah peribadi seorang-seorang pemimpin. Tak ada. Kalau nak main peribadi, boleh. Kita main serang peribadi. Nak tengok. Dia kalangan pemimpin. Mahathir. Kalau nak main peribadi. Mahathir bukan sekat peribadi lagi lah. Akidah pun kita boleh petikaikan Mahathir ni. Mahathir ni yang sebut anak dia tu. Marina tu. Dalam apa? Sister in Islam. Satu NGO yang menyokong kuat LGBT. Sister Islam ni. Yang membela LGBT. Anak Mahathir. Marina. Dan Mahathir itulah jadi penasihat kepada 4 negeri sekarang ni. Dah tak ada orang lain dah. Kutip Mahathir, orang yang hilang deposit, menjadi penasihat kepada 4 negeri. Dah tak ada orang lain. Dia dah tak percaya kat Den Cerit, Haji Hadi ni. Dia lebih percaya pada Mahathir. Bukan kerana Mahathir tu hebat. Dia tahu Mahathir tak ada apa dah, tak ada keupayaan. Tetapi Mahathir ni ada peranan dia. Iaitu apa dia? Untuk main isu perkauman. Kehebatan Mahathir ni adalah main isu perkauman. Sekarang ni bila nak main isu perkauman, bagi kat Mahathir. Sebab tu sekarang ni Mahathir cerita perkauman. Yang terbaru dia kata apa? Kalau nak rombak kabinet, dia kata rombak semua. Semua menteri tak boleh. Menteri sekarang yang ada ni semua tak boleh buat kerja. Betul. Dia tidak boleh buat kerja untuk mengkayakan kroni-kroni. Macam dia dulu. Dia dulu, menteri-menteri dia semua mengkayakan kroni. Anak dia kaya-kaya di zaman Mahathir. Menteri yang ada hari ni, anak Anwar tak kaya. Anak Rafizi, keluarga Rafizi tak kaya. Sebut keluarga menteri mana yang kaya. Yang itu, menteri itu tak boleh nak buat. Sebab itu Mahathir kata rombak. Dia nak menteri macam zaman dia dulu. Daim jadi menteri, siapa yang kaya? Kan? Dalam zaman dia dulu. Sebab itulah sekarang ni dia kata, semua menteri tak boleh buat kerja. Tak boleh buat kerja tu maknanya, menteri yang ada ni tak macam dia dulu. Kaki sakau, kaki makan komisen, kaki kroni, nepotisme, kronisme zaman Mahathir dulu. Jadi orang yang pro kepada amalan rasuah,
amalan kroni, dia takkan suka kerajaan yang dibina atas reformasi. Ya. Macam Mahathir kita tahu, dia orang di zaman dulu, dia kenali sebagai diktator. Orang diktator. Diktator ni mana suka dengan reform? Musuh dia reform lah. Mana mungkin, mustahil Mahathir akan bersetuju dengan kepimpinan Anwar. Man. Ucapan Anwar mendapat pujian daripada negara luar. Dia tak ulas yang itu. Dia tak ulas itipati ucapan Anwar. Dia tak ulas Anwar bercakap tentang Islam. Dia tak ulas pun tentang dasar-dasar Syiah Islam yang dibawa oleh Anwar. Dia Mahathir. Sama lah dengan Haji Hadi. Pernah Haji Hadi masuk parlimen cerita pasal dasar? Tak ada. Dia cerita pasal dasar. Yang cerita semua mengarut. Dan dia cerita tu pula benda yang dia buat, dia kata orang lain buat. Kan? Contoh macam dia kata, DNAA tidak ada dalam Islam, kata Haji Hadi. Walau dia Menteri Besar Terengganu, dia buat undang yang sama. Dia Menteri Besar tu, dia meluluskan undang yang sama. Ini Haji Hadi. Dan walaupun boleh percaya Haji Hadi tu. Cakap dia. Kalau Haji Hadi cakap tu betul lah. Ada tadi yang komen sebut pasal Howard. Kan? Howard tu petik cakap Haji Hadi. Kalau Howard tak betul, Haji Hadi tak betul lah. Itu aja bendanya. Kan? Howard tak pernah kata dia mimpi jumpa Nabi. Tak pernah. Yang pernah kata mimpi jumpa Nabi itu Bala. Yang berada dalam Dewan Himpunan PAS. Dan Haji Hadi tak komen apa. Betul lah kata Bala tu. Kan? Yang Bala mimpi jumpa mata senik, dia ingat Nabi. Diakui. Kan? Diakui. Jadi sokong pihak dia. Kalau belah sana, cakaplah apa pun. Salah. Okey, kita bagi Emma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Balik macam ni lah. Macam saya suka Fitri cakap tadi kan. Persoalannya. Hari ni pun sebenarnya kita meraihkan junjungan kita kan. Oleh Rasul. Sebenarnya satu benda yang kita kena jaga adalah satu benda yang Nabi ajarkan pada peringkat awal lagi. Peringkat dakwah dia dulu adalah akhlak. Sebab tu kita tengok hari ni akhlak. Kadang-kadang saya terpetik bila orang kata kan. Saya fikir saya pernah dengar orang cakap macam ni. Al-Quran diturunkan di Mekah, dibaca di Malaysia, diamalkan di Jepun. Dia sebut macam tu. Kenapa jadi macam tu? Bukan nak ceritanya benda tu. Maksudnya nilai ilmu itu bukan pada jubahnya, pada serbannya, tapi pada amalan. Bagaimana, segi mana. Kadang-kadang orang tu belajar tak seberapa pun, tapi kita tengok akhlak dia, kita tengok cara dia, budi pekerti dia, bagus. Tapi kadang-kadang kita tengok orang ni belajar balik daripada, yelah kita kadang-kadang kita menyanjung tinggi orang yang belajar. Dulu satu ketika kan, anak mesti kena hantar ke Mesir, belajar kat Mesir, belajar kat Timur Tengah. Tapi balik, tak menjadi apa. Saya nak bagi ada dua contoh lah. Ini pengalaman saya kawan. Saya kawan, saya buat kerja dakwah. Okey, dua benda, dua situasi. Okey, dua orang lelaki datang jumpa saya. Kedua-duanya adalah ustaz. Kak, saya nak kahwin, dia kata. Okey, saya kata nak isteri macam mana? Dia kata saya yang si A ni dia kata saya nak isteri yang senang lah. Kalau boleh yang balik dari Timur Tengah, yang tak payah saya nak mendidik dia. Dia kata dia dah tahu segala hukum hakam. Yang si B ni pula dia tak kisah. Yang penting saya boleh kahwin. Saya kata dekat si B, kalau awak nak kahwin, saya ada kenal seseorang ni, tapi kalau kau niatkan perkahwinan kamu sebagai ibadah yang sangat besar, sebagai dakwah, kau kahwinlah dengan orang ni. Jadi dia kata, siapa kak? Saya bagi tahu dia, orang ni adalah bekas DRO, muda lagi, baik, tapi dulu dia macam ni sebab tak ada bimbingan. Tak ada bimbingan daripada keluarga, tapi kalau kau berjaya membimbing, hebatlah kau. Dia kata, tak apa kak, boleh saya terima. Berkahwinlah dia. Selepas 3 tahun saya berjumpa balik dengan dua orang ni, apa jadi? Yang si A ni mengeluh. Saya kata, kenapa nak mengeluh? Bukan dapat isteri yang dah tak payah nak susah-susah, nak ajar dia solat, nak ajar dia aurat. Tapi si B ni, ya Allah, hebat. Isteri dia yang asasnya daripada bekas GRO tu, berpurda dengan ada anak, ya Allah, memang dapat isteri yang solehah lah. Tapi saya tanya kepada si A ni, kenapa jadi macam tu? Dia kata, pegangan dia lain. Pegangan dia Syiah. Saya susah nak betulkan dia. Nampak tak kat sini? Jangan kita beranggapan, kita nampak luaran orang tu, kita rasa kita mudah. Kita tengok hari ni, saya sendiri terkejut kadang tengok. Saya ramai sahabat di kalangan guru-guru agama. Macam Fitri cakap tadi. Kenapa sepatutnya kita belajar, kita mempelajari sesuatu dalam agama ni, kita jadi lebih takut dan lebih takut nak
kita jadi merasa kita lebih berdosa. Sepatutnya, lagi banyak aku belajar, lagi teruk aku rasa diri aku ni banyak nak dibetulkan. Sebab tu nak ke tahap makrifatullah tu, bukan dengan bercakap. Kita tengok perbuatan, sikap kadang-kadang. Saya turut bersedih lah di kalangan sahabat-sahabat. Macam tadi tegur soal guru kan. Betul. Guru itu sendiri dah jadi guru. Tapi kadang-kadang kita tengok cara dia bercakap. Ahlak tu tak ada tau. Memaki orang ni dah jadi normal tau. Benda boleh buat. Jadi budak-budak pun terikut tau. Sedangkan kita kalau ikutkan peringkat pertama, betul tadi tengok dekat bawah banyak lah Abang Wan. Saya tengok kesabaran korang kan. Tengok baca. Dia kata dia sembahyang ni. Betul. Sepatutnya solat itu tiang imanuddin, tiang agama yang kita kena pegang betul-betul. Kita dah solat, betul dah ada tiang. Lepas tu barulah kita baiki. Baiki semua, baiki. Memang dia solat, betul dia ada tiang. Tapi takkan kita nak biarkan rumah kita tak ada dinding, tak ada bumbung, tak ada segala-galanya. Zakat tu sebagai apa? Zakat tu untuk mengurus kita punya pendapatan, untuk menjadikan lebih berkat lagi pada rezeki kita. Haji tu kenapa? Penghambaan kepada Allah, mengeluarkan sebahagian daripada harta untuk kita menunaikan penghambaan kepada Allah. Bagaimana kisah dalam penunaikan kita haji umrah itu adalah apa yang kita tengok, apa yang berlaku zaman Nabi Ibrahim, kenapa kita kena melontar, kenapa itu semua. Sebab tu kena faham Islam, kau letak Islam dekat mana? Kalau Islam hanya untuk dijunjung, susahlah. Kita rasa orang lain je yang menghina Islam. Sedangkan kita sendiri pegang Islam setakat mana? Jadikan Islam setakat mana? Islam tu the way of life. Semua daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur balik. Semuanya Islam. Jadi pakaian. Bukan sekadar masa ni kita ambil Islam. Masa ni kita tinggal Islam. Tak boleh. Masa sembahyang saya Islam. Masa dengan aurat saya tak Islam. Tak boleh. Tapi untuk berubah tu perlukan pengorbanan. Bukan kita membela dengan apa. Saya sendiri, saya cakap saya bukan orang yang betul semua. Sebab tu saya kata semakin kita belajar, sepatutnya kita semakin takut. Tapi hari ni kita macam terbalik. Ilmu tu jadi kebanggaan. Ilmu tu perlu diwar-wan. Kadang-kadang sebab tu kita ambil resmi padi. Makin dia makin tunduk, makin berisi. Ni tak. Hari ni banyaklah padi kosong kot. Tegak berdiri. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita takut. Kalau saya tengok abang saya takut. Tengok situasi sekarang. Orang, kenapa manusia, PMX sendiri bukan seorang insan dan bukan maksum, bukan perfect. Mestilah ada sedikit kesilapan. Begitu juga dengan menteri-menteri. Ada kesilapan, sama-sama membetulkan. Kalau memang kita takut dia nanti digunakan oleh pihak-pihak tertentu, kita sepatutnya kita kena bantulah dia supaya orang tak gunakan dia. Kena kuatkan dia. Tapi hari ni apa terjadi? Saya tengok, ya Allah, seram. Memang takut. Takut dengan keadaan. Mungkin betul lah. Semua orang boleh sebut dunia akhir zaman, fitnah. Tapi sejauh mana kita mengatakan benda tu dan kita masukkan dalam hati kita. Yang mengatakan dunia akhir zaman itu tadi. Yang selalu kadang-kadang cakap, kiamat dah dekat, orang tak pernah lalai kita je yang leka. Macam-macam orang gunakan ayat. Tapi saya tengok, kau cakap, bukan sekarang cakap Abang Man, bukan perlu dengan mulut je. Cakap dengan jari pun boleh. Sebarkan, ni, Dajjal, ini. Hari ni, nak jaga akidah pun susah. Susah. Dengan banyaknya tersebar macam-macam benda. Dajjal. Orang selalu cakap, saya selalu berdoa. Antara doa saya setiap pagi, saya kata, ya Allah, saya kena mati sebelum Dajjal turun. Saya cakap, takut. Sebab benda yang paling susah kita nak jaga dalam agama adalah akidah, adalah iman. Paling susah. Hari ni kan, adakah kalau kita percaya hanya seorang pemimpin ni, hanya parti ni saja yang boleh jaga Islam? Jaga. Akidah kita di mana? Jaga akidah. Saya kata, kita percaya pada Allah, hanya Allah, dan setiap ketentuan. Memang kita kena, kadang-kadang Abang Wan, bukan semua benda yang datang pada kita tu, benda yang kita suka. Setiap orang diuji, semua orang sedang diuji. Kadang-kadang kita tak suka benda tu, tapi kita terima. Dari situlah konsep iman. Iman tu dari mana? Iktikad dalam hati. Sebut dengan perkataan. Nyatakan dengan perbuatan. Jadi, kalau dah perkataannya pun yang keluar benda macam tu, macam mana tu?
Jadi itu je. Saya setuju dengan Fitri tadi. Bukan kita kata Menteri Agama ni tidak bagus. Bagus. Tapi dia berhati-hati. Mungkin ialah dia bekas, dia mungkin dia peguam, dia perlu berhati-hati. Bukan dia tak bagus. Dan kita tak kata pun siapa pun tak bagus. Semua orang pun bagus. Kita kena kata sampai satu tahap kita ni mungkin yang kita tak nampak benda yang baik. Kalau kita nampak benda yang buruk depan mata kita, kita kena kata, mungkin aku belum nampak benda yang baik daripada dia. Kita tak boleh kata pun. Tapi itulah tadi. Pendidikan tu. Bermula daripada pendidik tu sangat penting. Sebab tu dulu kan masa saya belajar, saya pernah buat satu assignment 5 tentang guru ni. Pertama, mu'alim, mu'adib, murabbi, mursyid. Saya buat benda tu, saya kena tulis satu persatu tu, kena terjemah. Ya Allah, saya kata, ada seorang je yang mursyid. Dekat yang saya nampak. Tu ada pada Tok Guru ni Aziz. Selepas tu saya tak nampak dah. Tak nampak dah. Dan saya sendiri, saya bekas guru. Saya tak ngaku saya guru Abawan. Kalau orang panggil saya mu'alim, saya tak ngaku, saya kata. Saya suka murid-murid saya panggil saya ibu, saya tak nak. Dan Fitri nak tahu, ustaz ni Fitri, kat Malaysia je. Kalau orang ustaz tak dipanggil ustaz, dia marah. Sebab dekat Arab, tukang potong rumput dia panggil ustaz. Tak ada makna ustaz tu. Tak ada benda, dia lebih pada satu panggilan macam puan, macam cik, macam tu je. Tak ada apa sebenarnya. Tapi itulah hakikatnya. Tak ada apa pun yang kita, hari ni kau duduk jadi ustaz, jadi ustazah kau bangga, saya takut. Saya malu. Sebab banyak benda lagi yang kelemahan dalam diri ni yang yang Allah tutup. Kita ni bukan baik mana pun. Allah tutup je kita punya aib tu. Tapi sikap suka mengaibkan orang ni, ya Allah. Wa'iyahzubillah, saya takut. Mudah-mudahan kita semua ni dijauhi daripada mata yang sentiasa nak mencari aib orang. Kadang-kadang bila hati kita dah hitam sedih tau bila tengok PMX kita. Saya tengok masa dia membaca khutbah di New York tu. Dengan tengok tangga tu, ya Allah, saya kan berdoa. Janganlah dia jatuh. Nampak benar lah dia punya mimbar tu tegak macam tu kan kawan. Saya pun seram tu tengok. Tengok dia punya mimbar kan tak macam kat Malaysia. Tapi ada di kalangan orang, maki dia, doakan yang tak baik pun dia. Ya Allah, sebaik-baik kita ni, kalau kita mampu nak doakan musuh kita. Tapi hari ni kita boleh jadi yang terbaik tak? Kita tak mampu pun nak doakan orang yang baik untuk orang. Tapi kita sentiasa mendoakan benda yang buruk untuk orang. Why not? Untuk kali ni, beri dia ruang. Beri dia peluang. Kita nak tengok apa yang dia perjuangkan 25 tahun. Adakah dia boleh buat? Bagi dia masa lah. Bagi dia masa. Bukan semua benda kita suka dan bukan semua benda yang kita tak suka akan datang dalam diri kita. Ingat, wa makaru wa makarullah wa huwal khairul makirin. Allah sedang persiapkan dia 25 tahun, berapa tahun dia duduk dalam penjara. Allah sedang persiapkan dia. Kalau kita tengok sejarah-sejarah Nabi, Rasulullah tu. Abawan, kalau kita ingat perjanjian Hudaibiyah tu, Nabi pun marah. Nabi pun kena marah dengan para sahabat. Sebab isi perjanjian Hudaibiyah tu tak menguntungkan orang Islam. Kalau kita baca balik, langsung tak menguntungkan orang Islam. Tapi kenapa dia buat? Dan berlaku benda tu akhirnya, tapi tidak adalah berlaku. Akhirnya, daripada perjanjian Hudaibiyah itulah membawa pembukaan kota Mekah. Tamatnya zaman penyembahan berhala di kota Mekah. Ingat benda tu. Dan jangan ingat satu benda tu, kalau kau nampak tak baik, memang tak baik lah. Ingat, bila kita balik pada tadi, wa makaru, wa makarullah, wa huwal khairul makirin. Kita berpegang. Kita merancang, Allah merancang, tapi perancangan Allah tu jauh lebih baik. Kerana apa? Allah tu maha mengetahui. Dan kadang-kadang kita tak suka benda tu. Kenapa macam ni? Tapi sebenarnya, itu kehendak Allah dan itulah yang terbaik untuk kita sebenarnya. Dah berpuluh-puluh tahun, negara kita dengan rasuah, dengan apa, dengan macam-macam. Kita sendiri yang tengok pun, betul atau tidak, cuma kadang-kadang banyak orang macam saya banyak tengok, diam. Kadang-kadang di kalangan sahabat-sahabat, macam duit tepi lah ni, Abawan nak cerita duit tepi ni. Biasa di kalangan kaki tangan kerajaan. Guru-guru besar. Minta maaf lah. Memang boleh nampak. Hari ni sebab tak boleh. Engkau tak suka. Kenapa kita tak suka? Sebab tak menguntungkan diri kita. Jangan berhujah dengan sebab yang menguntungkan diri kita. Kalau kita nak bercakap hanya untuk benda yang menguntungkan diri kita, tak payah cakap. Duduk diam-diam. Sebab dalam dunia ni bukan kita seorang je yang nak hidup. Ramai lagi orang nak hidup. Itu je. Fitri, tahniah. Mantap lah Kak Im. Tengok banyak kali. No.
dia buat jari tu. Dia kata suruh tarik balik dia no tu. Ui, saya memang suka tu. Bagus tu. Kena ada satu trademark baru tu. Sebab nampak pendirian dia untuk mementeras rasuah ni. Benda ni lama tau Ari. Saya lama dalam dunia pendidikan. Pernah jadi ketua guru besar apa semua. Memang tahulah daripada dulu kan. Daripada bantuan per kapita, daripada macam-macam tau. Memang nampak benda ni. Macam benda yang benda biasa, benda salah tapi dia jadi benda biasa. Nak order piala harga berapa ringgit, markup. Itu semua sebenarnya kita dah dapat gaji. Kita tak sepatutnya ambil benda tu. Sebab tu saya bersara awal lah. Tak larat dah tengok benda-benda. Tak boleh nak tegur. Tegur kita yang salah. Jadi benda yang salah depan mata kita tak mahu tegur. Tu maknanya kita dalam iman. Tinggalkanlah. Cari perjuangan lain. Betul tak Wawan? Kerengga ni, Ari, dia ada satu alasan yang digunakan oleh jihadi untuk nak untuk tidak menampakkan kegagalan waktu dia jadi kerajaan. Dalam parlimen bila orang tanya kenapa benda tu kau tak buat waktu kau jadi kerajaan, dia alasan dia kerengga lah. Kerengga ganggu dia. Kan? Kerengga ganggu dia. 33 bulan tu dia dipenuhi dengan kerengga. Tapi bila nak sakau duit, tak ada pula kerengga dapat pula tu. Walaupun kerengga banyak. Dapat dia sakau. Kan? Jadi pelik juga macam mana ada kerengga. Kita ada darurat, lockdown, orang tak boleh keluar. Tapi kan ada kerengga. Kan? Ini semua alasan untuk dia mengatakan bahawa dia jadi kerajaan ni, dia tak buat apa pun untuk Islam. Kan? Nak buat RU 355. Padahal jihadi sepatutnya bertanggungjawab kena buat. Pasal dia yang bawa usul itu. Sewaktu dia tak jadi kerajaan, dia bawa usul tu member private veil ni. Usul persendirian. Kan? Dia bawa ke parlimen seolah-olah macam serius sangat. Kemudian bila dia bawa usul, dia tak nak bahas. 2-3 kali dia minta tangguh. Alasan dia tak ada kuasa, dia masa tu pembangkang. Dah tentu dah DAP takkan sokong, dia kata alasan dia. Itu alasan dia. Kerana bila dia jadi kerajaan, tak perlu takut. Pasal apa? Bila jadi kerajaan 33 bulan, DAP tak ada dalam kerajaan itu. Jadi tak perlu bimbang. Peratusan Melayu, majoriti waktu itu, kerajaan Melayu Islam. Kan? Patutnya itulah peluang terbaik untuk dia laksanakan RU 355. Tapi dia tak buat juga. Kan? Tak buat tak apa lagi. Kan? Yang judi 8 kali itu jadi 22 kali. Pun dia tidak berbunyi. Dia jadi syaitan bisu. Kan? Dia selalu sebut syaitan bisu tu. Dialah syaitan bisu selama 33 bulan. Alasan dia kata, judi naik Menteri Keuangan waktu itu Zafrul. PAS tidak ada kuasa. Yang ada kuasa, Menteri Keuangan. Kan? Tapi dia duduk dalam kerajaan. Dia duduk serumah. Tapi dia tidak ada kuasa dan tidak boleh mencegah kawan yang lain buat apa-apa dalam rumah itu. Bagaimana kau duduk situ menumpang aja lah. Kan? Sebab tu aku cakap parti PAS ni, dia level dia menumpang. Dia tidak ada kuasa. Orang jadi kerajaan pun tidak ada kuasa. Macam mana dia nak laksanakan Islam kalau dia jadi kerajaan, dia tidak ada kuasa. Sedangkan Menteri Agama dia boleh PAS. Menteri Undang-Undang dia boleh PAS. Tapi tak ada kuasa. Sebab apa? Sebab dia memang tidak ada niat pun nak buat. Dia tak ada niat pun nak buat. Sekarang ni dia minta kerajaan PH buat. Kerajaan perpaduan buat. Kan? InsyaAllah aku rasa kita boleh buat. Menteri Agama kata dalam kajian kita nak buat. Bila kita buat besok, dia kata apa? Dia claim. Ini idea kami. Kan? Kerajaan perpaduan buat ni, ini idea kami. Kami dah nak buat dulu. RU 365. Macam tu lah sekarang ni pun. Yang sekarang ni tanaman 5 kali semusim. Dia kata idea dia. Yang apa Anwar nak buat ni, idea dia. Bayar hutang peneroka FEDA. Ini idea Abah dulu ni. Kan? Zaman Abah dulu hutang dah tak ada dah. Padahal dia dah tahu zaman Abah dulu dia suruh bayar hutang guna duit FEDA. FEDA kalau keluarkan duit bagi ni settle hutang peneroka. Berarti FEDA pun keluarkan duit. Last sekali duit mana FEDA nak ambil? Tak ada perjanjian pun dengan Muhyiddin untuk nak bagi duit. Suntikan dana kepada FEDA. Tak ada satu surat perjanjian pun. Mana FEDA dah kehilangan duit. Mana nak cari duit? Sebab duit yang ada dah disettle hutang FEDA. Ini yang Anwar buat. Awan.